Aku ingat dengan jelas saat Sofia, istriku, memutuskan untuk mengakhiri perkawinan kami. Dia duduk di meja makan di dapur, kelihatan tenang tanpa sebarang kerisauan, hanya menatap telepon pintarnya. Aku baru saja pulang dari kerja, meletakkan beg bimbitku dan bersedia untuk berehat setelah penat seharian. Ketika itulah dia mengangkat muka dan berkata dengan selamba, "Aiman, saya nak kita cerai. Tiada amaran, tiada sebarang usaha untuk melembutkan tamparan itu." Kata-kata itu dilontarkan dengan begitu bersahaja dan dingin, seolah-olah sedang bercakap tentang cuaca. Aku kaku seketika. Aku tidak pasti sama ada aku salah dengar. Apa awak cakap tadi? Ribut sedang melanda di dalam diriku, tetapi suaraku kedengaran tenang. Saya kata, saya nak cerai. Dia mengulang dengan nada jengkel, seolah-olah aku ini bodoh karena tidak faham kata-katanya pada kali pertama. Patutkah aku marah atau berputus asa? Sebaliknya, aku terdiam melihat keberaniannya. Cerai. Setelah segala yang kami lalui bersama, alasan yang diberikannya adalah yang paling menyakitkan. Dia menyilangkan lengannya dan menyambung. Saya tak boleh hidup macam ini lagi. Saya nak hidup dengan lelaki yang ada kerja betul, yang ada sumbangan. Ini bukan kehidupan yang saya mahukan. Aku terkebil-kebil. Tak ada kerja? Aku hampir tergelak, tetapi aku berjaya menahan riak wajahku. Selama bertahun-tahun, aku telah membina kerjayaku dari bawah. Dengan pendapatan tahunan 800.000 rupiah, aku sedang membina masa depan yang kebanyakan orang hanya mampu impikan. Tetapi Sofia, dia tidak pernah sekalipun bertanya tentang kerjaku. Dia tidak menunjukkan minat, walau sedikit pun tentang bagaimana aku menjana pendapatan. Nampaknya, dia pikir aku hanya hidup kais pagi makan pagi. Aku bersandar pada kabinet dapur, merenungnya. Dia kelihatan begitu yakin bahwa dia telah membuat keputusan yang betul. Baiklah, kataku ringkas sambil meletakkan beku. Dia mengangkat kening. Kelihatan terkejut. Baiklah. Ya, Sofia. Kalau awak nak cerai, saya takkan halang. Ketika itu, aku nampak sekelibat kerisauan di wajahnya. Tetapi ia hanya seketika. Dia cepat-cepat mengubah ekspresinya kembali kepada senyuman sombong yang sudah menjadi kebiasaannya. Baguslah. Saya dah pun berbincang dengan peguam. Saya nak awak keluar dari rumah ni hujung bulan ni. Keluar dari rumahku sendiri. Keberanian wanita ini hampir melucukan, tetapi aku tidak mau bertengkar. Jika dia tidak mau aku akan pergi. Baiklah, jawabku. Lalu naik ke tingkat atas. Aku dapat merasakan renungannya di belakangku, seolah-olah menanti aku untuk meletup, merayu, atau melawan. Tetapi aku tidak memberinya apa-apa. Di dalam privasi bilik tidur kami, aku duduk di birai katil dan memikirkan situasi ini. Ini bukan sekadar tentang perceraian. Ini adalah perebutan kuasa. Sofia mahu mengawal keadaan, mahu menjadikan aku sebagai puncak kegagalan hubungan kami. Mungkin dia, pikir dia, boleh membuatku berjuang untuknya, merayu untuk satu lagi peluang. Tetapi dia tidak mengenali aku sebaik yang disangkakannya. Beberapa hari berikutnya adalah pementasan sikap pasif-agresif. Sofia tiba-tiba mempunyai banyak komen tentang segala-galanya. Dari cara aku melipat pakaian sehinggalah cara aku menghabiskan waktu petang. Hobiku, tabiatku, malah cara aku membancuh kopi, semuanya dikritik. Seolah-olah dia coba menjadikan aku sebagai penjahat untuk mewajarkan keputusannya. Dan kemudian ada Zarif, kononnya kawan baikku. Pada mulanya, aku tidak banyak berpikir apabila dia sering menyebut namanya, Zarif kata, atau Zarif cadangkan. Tetapi tidak lama kemudian, menjadi jelas bahwa Zarif lebih daripada sekadar kawan di matanya. Aku tidak bersemuka dengannya. Aku belum bersedia untuk menunjukkan kartuku. Sebaliknya, aku biarkan dia berpikir bahwa dia mengawal segala-galanya. Aku biarkan dia percaya bahwa aku adalah suami yang pasif dan naif, tidak sadar apa yang berlaku di depan mataku. Pada suatu petang, ketika aku sedang mengemas beberapa barang keperluan ke dalam beg pakaian, Sofia berdiri di bingkai pintu, menyilangkan lengan dengan senyuman sinis. Jadi, dah pikir nak tinggal di mana?
Suaranya penuh dengan penghinaan. Aku menutup zip bag dan menghadapnya. Jangan risaukan saya, Sofia. Saya akan baik-baik saja. Dia mendengus, jelas jengkel dengan ketenanganku. Lebih baik begitu. Sebab saya dan Zarif akan adakan party rumah baru di sini hujung minggu depan. Tak eloklah kalau awak masih berkeliaran masa tuh. Party rumah baru, di rumahku, dengan kawan baikku. Keberaniannya hampir mengagumkan. Jangan risau, kataku sambil menyandang beg di bahu. Saya akan hilang jauh sebelum itu. Ketika aku berjalan melepasinya, aku dapat melihat senyuman kemenangannya. Dia pikir dia telah menang. Dia pikir aku melarikan diri dengan ekor di celah kaki. Tetapi ada satu perkara yang Sofia tidak sedar. Dia baru saja menyerahkan mancis ke tanganku untuk menyalakan sumbu. Jika dia mahu membakar segalanya, aku dengan senang hati akan membiarkannya. Dan aku akan memerhatikan api itu menelan dia dan Zarif. Kadang-kadang, balas dendam terbaik bukanlah dengan menjerit atau bergaduh. Ia adalah kesunyian, kesabaran, memerhatikan dalam diam sementara pihak lawan menggali kubur mereka sendiri dan bersedia untuk menanam mereka. Dan percayalah, aku baru sahaja bermula. Pengkhianatan adalah sesuatu yang licik. Ia tidak mengumumkan kedatangannya dengan paluan kompang atau bunga api. Tidak, ia menyelinap masuk secara senyap, menyamar dalam perbualan biasa dan gerak isyarat yang tidak berbahaya. Kemudian, pada suatu hari, kau bangun dan menyadari bahwa segala yang kau yakini kukuh telah dihakis sedikit demi sedikit. Tuntutan cerai Sofia adalah rekahan pertama. Yang menyusul selepas itu adalah keruntuhan berterusan bagi segala yang aku sangka aku tahu tentang dia dan Zarif. Ya Zarif, kawan baikku. Sekurang-kurangnya, lelaki itu memegang gelaran itu selama bertahun-tahun. Sepatutnya aku sedar lebih awal, tetapi penyesalan adalah teman yang kejam. Pada mulanya, ia tidak ketara. Sofia mula menyebut nama Zarif lebih kerap daripada biasa. Zarif kata, atau Zarif cadangkan. Katanya dengan selamba semasa makan malam. Aku hanya mengangguk tanpa banyak berpikir. Lagipun, dia kawan rapat kami berdua. Tetapi minggu demi minggu berlalu, namanya semakin kerap muncul dalam perbualan kami. Dengan nada mesra yang membuat perutku kecut. Tanda bahaya pertama yang sebenar datang pada suatu petang Sabtu. Sofia baru pulang dari makan tengah hari dengan Zarif. Dia tersenyum, pipinya merah padam dengan cara yang sudah bertahun-tahun tidak aku lihat. Apabila aku bertanya apa yang begitu lucu, dia hanya melambaikan tangan. Oh, cuma lawak Zarif. Awak takkan faham. Aku takkan faham, sejak bila aku menjadi orang luar dalam perkahwinanku sendiri, hanya mampu melihat dari luar. Aku sedar jawabannya adalah sejak lebih lama daripada yang ingin aku akui. Aku mula perasan lebih banyak perkara. Cara dia membalas WhatsApp dengan senyuman licik sebelum cepat-cepat mengunci teleponnya. Cara dia tiba-tiba lebih bersiap setiap kali ada janji temu dengan Zarif. Alasan-alasan yang diberikan, mereka hanya kawan, aku terlalu sensitif. Sensitif perkataan kegemaran setiap orang yang bersalah untuk meletakkan kesalahan pada orang lain. Namun, aku masih tidak bersemuka dengannya. Apa gunanya? Dia pasti akan menafikannya, memutarbelitkan cerita untuk membuatku kelihatan seperti suami yang paranoid yang tidak dapat menerima istrinya mempunyai kawan lelaki. Jadi, aku biarkan dia berpikir aku buta, terlalu sibuk dengan duniaku sendiri, sehingga tidak perasan dunianya sedang runtuh. Pukulan terakhir datang apabila Zarif muncul di rumahku tanpa diundang. Aku sedang mengemas barang-barangku ke dalam beg pakaian, seperti yang diminta oleh Sofia. Tiba-tiba, loceng pintu berbunyi. Apabila aku membukanya, aku berhadapan dengan senyuman Zarif yang sentiasa yakin. Dia masuk tanpa menunggu dijemput. Aiman, katanya, seolah-olah kami masih kawan baik. Apa kabar? Aku merenungnya. Setiap urat kesabaran dalam badanku menegang. Ada apa, Zarif? Tanyaku, menjaga suaraku agar tetap rata. Dia bersandar di dinding, berlaga kasual dan menawan. Saja datang jenguk, Sofia cakap kau nak pindah,
Fikir mungkin kau perlukan bantuan. Bantuan daripada lelaki yang secara harfiahnya sedang berpindah masuk ke dalam hidupku. Keberaniannya hampir mengagumkan. Aku boleh buat sendiri? Jawabku pendek, kembali mengemas. Zarif masih di situ. Dari ekor mataku, aku dapat melihat roda di kepalanya berputar. Dia bukan sekadar datang menjenguk, dia datang untuk menunjuk-nunjuk, untuk menandakan kawasannya. Aku tahu ini mesti susah untuk kau, katanya dengan nada yang mungkin disangkanya ikhlas. Tapi inilah hidup, tak dapat dijangka. Inilah hidup, ulangku, menghadapnya sepenuhnya. Aku perlahan-lahan melangkah lebih dekat, memaksanya untuk memandang mataku. Ya Zarif, inilah hidup. Dan kadang-kadang, apa yang kau buat akan kembali menghantui kau. Buat pertama kalinya, dia goyah. Senyuman yakinnya tergetar, digantikan dengan sesuatu yang menyerupai ketidakpastian. Aku tidak menunggunya untuk pulih. Sebaliknya, kembali ke beg pakaianku, secara efektif mengabaikannya. Kau kan selalu cool, Aiman, katanya sambil berundur ke arah pintu dengan kekok. Tak ada dendam kan? Aku tidak menjawab. Kesunyian adalah senjata yang kuat, terutamanya apabila seseorang terdesak inginkan reaksi. Zarif pergi tanpa berkata apa-apa lagi, dan apabila keretanya hilang dari pandangan, aku melepaskan nafas yang tidak aku sedari aku tahan. Malam itu, berbaring di katil yang tidak lama lagi bukan lagi milikku, aku mengimbas kembali peristiwa beberapa bulan terakhir. Tanda-tanda yang terlepas pandang, pembohongan, pengkhianatan. Aku boleh sahaja marah, bersemuka dengan mereka berdua dan menuntut jawaban. Tetapi apa yang akan aku dapat? Mereka sudah pun menganggapku tidak relevan. Sekadar nota kaki dalam cerita mereka. Tetapi apa yang mereka tidak sedari ialah aku bukanlah suami yang pasif dan naif seperti yang mereka sangka. Aku telah memerhati, mencatat dalam pikiran, dan merancang langkahku seterusnya dengan teliti. Jika Sofea dan Zarif pikir mereka boleh berjalan menuju matahari terbenam bersama-sama tanpa sebarang akibat, mereka akan menerima kejutan yang hebat. Karena pengkhianatan tidak berakhir apabila kebenaran terbongkar, tidak. Disitulah permainan sebenar bermula. Dan, setakat yang aku tahu, ini adalah permainan yang aku bersedia untuk menang sepenuhnya. Cerai. Perkataan yang terlalu kecil untuk memuatkan naratif yang begitu rumit. Ia membayangkan satu penamat, satu kesudahan yang mudah untuk sebuah kisah yang kompleks. Tetapi apabila Sofea dan aku melangkah masuk ke pejabat peguam untuk proses perceraian, aku sadar ini bukanlah satu pengakhiran baginya. Ia adalah satu perarakan kemenangan, satu sambutan untuk apa yang dianggapnya sebagai satu peningkatan taraf. Dia muncul dalam gaun yang ditempa khas, memancarkan aura sophisticated, dengan senyuman yakin yang membuat perutku mual. Dan tidak jauh di belakangnya, seperti bayang-bayang, adalah Zarif. Sudah tentu, dia tidak masuk ke dalam bilik rundingan itu. Dia tidak akan berani. Tetapi kehadirannya di situ sudah cukup untuk memberitahuku segala yang perlu aku tahu. Sofea bukan sekadar menceraikan aku, dia sedang menayangkan pengkhianatannya seperti pingat kehormatan. Aiman, katanya, semasa kami duduk berhadapan di meja rundingan, janganlah kita panjangkan hal ini. Saya tanak ia jadi lebih susah daripada yang sepatutnya. Lebih susah daripada yang sepatutnya. Ironinya begitu ketara. Dia telah pun membuat segala-galanya susah, memijak perkawinan bertahun-tahun kami, seperti permaidani usang, tidak sabar untuk menggantikannya. Saya pun tak berniat begitu, jawabku tenang, membalas pandangannya tanpa gentar. Peguamnya mula menyenaraikan tuntutannya. Dia mahukan rumah itu, kereta, sebahagian perabot, dan apa yang dianggapnya sebagai sebahagian daripada simpananku yang tidak seberapa. Dia mungkin menjangkakan aku akan melawan, atau mungkin merayu untuk syarat yang lebih baik. Tetapi aku tidak berganjak. Aku bersetuju dengan setiap syarat. Aku menandatangani setiap helaian kertas tanpa teraga-aga. Sofea terkebil-kebil memandangku, keliru. Awak setuju dengan semua nih? Kenapa tidak? Tanyaku. Mengekalkan nada ringan. Ini semua cuma harta benda, Sofea. Ambillah.
Aku nampak sekelibat keraguan di wajahnya, tetapi dia cepat-cepat menutupinya dengan senyuman sombong. Dia pikir dia telah menang, bahwa dia akan pergi dengan segala yang penting. Apa yang dia tidak tahu, ialah rumah itu bukan milikku pun. Ia adalah sebuah rumah sewa atas namaku yang aku gunakan sebagai ruang kerja semasa mula-mula menjadi perunding bebas beberapa tahun lalu, dan simpanan yang disangkanya akan diperolehinya itu hanyalah sebagian kecil daripada asetku. Uang sebenar tersimpan dengan selamat di dalam akun-akun pelaburan yang dia tidak tahu pun kewujudannya. Apabila kertas kerja selesai ditandatangani dan proses selesai, Sofia bersandar di kerusinya dengan puas. "Baguslah kita dapat selesaikan ini secara matang," katanya dengan angkuh. Aku hanya menahan senyum dan mengangguk. Seminggu kemudian, aku mengemas barang-barangku dan meninggalkan rumah yang begitu diinginkannya. Aku tinggalkan semua yang dituntutnya perabot, hiasan, malah peralatan dapur mahal yang tidak pernah digunakannya dengan betul. Tiada apapun yang berbaloi untuk dibawa, biarlah dia menyimpan harta rampasannya. Sudah tentu Zarif tidak membuang masa untuk berpindah masuk. Seorang jiran menghantar mesej gambar kepadaku, menunjukkan Zarif membawa masuk kotak-kotak ke dalam rumah. Sofia berdiri di anjung, dengan senyuman sombong yang sama di wajahnya. Mereka mungkin pikir mereka sedang membina kehidupan kecil mereka yang sempurna bersama-sama, langsung tidak menyadari badai yang sedang membadai di luar sana. Apa yang Sofia tidak tahu, ialah aku telah mula mengumpul bukti perselingkuhan mereka jauh sebelum perceraian. Gambar, mesej WhatsApp, malah rekod GPS yang menunjukkan makan tengah hari mereka yang kerap di hotel-hotel berdekatan. Aku boleh sahaja menggunakannya untuk memanjangkan proses perceraian, tetapi aku memilih untuk tidak melakukannya. Mengapa? Karena memanjangkan drama di mahkamah hanya akan memanjangkan penderitaan, dan aku mahukan sesuatu yang jauh lebih memuaskan. Aku mau karma menjalankan tugasnya, dan aku mau duduk di barisan hadapan untuk menyaksikannya. Dalam minggu-minggu berikutnya, aku menyesuaikan diri dengan kehidupan baruku. Kerjayaku terus berkembang, dengan peluang-peluang baru mencurah masuk, meningkatkan lagi pendapatanku. Sementara itu, Sofia dan Zarif sibuk menayangkan hubungan mereka, seolah-olah mereka adalah contoh kebahagiaan. Aku tidak memberi reaksi. Tiada panggilan, tiada mesej. Kesunyianku memekakkan telinga, dan aku tahu ia akhirnya akan menghakis mereka. Pada suatu hari, aku menerima mesej daripada seorang rakan sepunya. "Aiman, kau tahu tak Sofia buat party rumah baru?" Nampaknya dia dan Zarif betul-betul serius. Aku tersenyum sinis. Sudah tentu mereka serius. Sofia adalah jenis orang yang memerlukan pengiktirafan orang lain yang hidup subur dalam ilusi kejayaan. Dia tidak sadar bahwa kehidupan barunya yang berkilauan itu dibina di atas asas pembohongan, dan asas itu sudah pun mula retak. Petang itu, duduk di apartemen baruku sambil memandang pemandangan bandar raya, aku berasa tenang. Sofia pikir dia telah menang, tetapi dia langsung tidak tahu apa yang telah hilang daripadanya. Dan Zarif, dia akan belajar bahwa ada harga yang perlu dibayar apabila menginginkan sesuatu yang bukan miliknya. Aku tidak tergesa-gesa. Lagipun, balas dendam adalah hidangan yang paling lazat apabila dihidangkan sejuk. Dan aku baru sahaja bermula. Aku tidak pasti apa yang Sofia jangkakan apabila dia dan Zarif memutuskan untuk merasmikan hubungan sulit mereka. Mungkin dia membayangkan makan tengah hari pada hujung minggu, percutian romantis, dan kehidupan yang sempurna penuh dengan cahaya hubungan baru. Jika ya, dia ditakdirkan untuk berhadapan dengan realiti yang pahit. Tidak lama masa yang diambil untuk keretakan mula muncul. Sudah tentu, aku berdiam diri. Tiada keperluan untuk aku campur tangan. Mereka menggali kubur mereka sendiri dengan begitu baik tanpa bantuanku. Tanda-tanda masalah pertama datang melalui bisikan daripada kenalan sepunya. Salah seorang rakanku menyebut bahwa Sofia dan Zarif sudah pun bergelut untuk mengekalkan kehidupan impian baru mereka. Dia coba menunjuk-nunjuk dengan mengadakan pelbagai jamuan makan malam, tetapi kabarnya Zarif terlalu boros sehingga bil utility pun tertunggak. Aku tidak terkejut, Zarif sentiasa jenis lelaki yang mahukan gaya hidup tanpa perlu berusaha.
Dia suka sut mahal, kereta mewah, dan restoran mewah, tetapi tidak mempunyai disiplin atau pendapatan untuk menampungnya. Nampaknya Sofia tidak sadar bahwa dia telah menukar kestabilan keuangan dengan seorang lelaki yang hanya hebat pada luaran. Kemudian ada kabar angin tentang pertengkaran mereka. Mereka bukanlah pasangan yang sempurna seperti yang disangkakan semua orang. Orang mula bercakap tentang jeritan yang kedengaran menembusi dinding rumah sewa mereka. Ya, rumah sewa. Rumah yang dibanggakan Sofia karena berjaya mendapatkannya dalam penyelesaian perceraian itu telah hilang. Dia terpaksa meninggalkan rumah itu setelah menyadari dia tidak mampu menanggung kos sewa bulanan yang tinggi. Pada suatu hari, seorang bekas jiran meneleponku. "Aiman, awak takkan percaya nih," katanya, hampir tidak dapat menahan ketawa. "Pagi tadi, tuan rumah datang ketuk pintu rumah Sofia dan Zarif bising-bising. Rupa-rupanya sewa dah tertunggak. Aku bersandar di kerusi, senyuman mula terukir. Oh ya, berapa lama tertunggak? 3 bulan, katanya. Dia coba berlagak macam tak ada apa-apa, tapi nampak sangat dia tengah susah. Ia adalah keadilan puitis. Kehidupan yang mereka bina dengan bangganya di atas pengkhianatan, kini runtuh di bawah berat keangkuhan mereka sendiri. Sementara itu, aku menumpukan perhatian pada kehidupanku sendiri. Selepas perceraian, pendapatanku meningkat secara mendadak, dan aku lebih sibuk daripada sebelumnya dengan proyek-proyek dan peluang-peluang baru. Aku menumpukan diri untuk membina sesuatu yang nyata dan berkekalan. Sementara Sofia dan Zarif terkapai-kapai dalam hubungan mereka yang kosong. Kemudian, tiba-tiba, Sofia menghubungiku. Dia menghantar message pada suatu petang, berlagak mesra. "Hai Aiman, harap awak sihat. Saja tanya kabar." Aku merenung message itu seketika, berpikir sama ada untuk membalasnya. Aku dapat merasakan keterdesakan di sebalik kata-katanya. Dia bukan bertanya kabar, dia sedang memancing. Namun, aku memutuskan untuk melayannya. "Saya sihat, Sofia. Perniagaan berjalan lancar. Awak pula macam mana?" Balasannya datang dengan cepat. "Oh, macam biasalah. Saya dan Zarif oke je. Cuma keuangan agak sempit sikit, tapi kami bertahan." Aku hampir tergelak. Bertahan? Itu adalah ungkapan yang terlalu baik. Pukulan terakhir datang seminggu kemudian. Aku baru sahaja keluar dari mesyuarat dengan pelanggan apabila aku ternampak Sofia menunggu di luar bangunan. Dia kelihatan berbeza, letih, tertekan, dan tidak segak seperti dahulu. Aiman, suaranya mengandungi sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak aku dengar daripadanya, ketidakpastian. Aku mengekalkan riak wajah yang neutral semasa mendekatinya. "Sofia, awak buat apa di sini?" Dia teragak-agak, memintal-mintal tali beg tangannya. Saya nak bercakap sikit. Keadaan agak susah sekarang. Saya cuma pikir, mungkin kita boleh berjumpa dan berbual." Berjumpa dan berbual. Aku tahu apa yang dia mahukan. Tetapi, aku tidak akan memudahkannya. "Saya agak sibuk," kataku. "Tapi saya harap keadaan awak akan bertambah baik." Dia memaksakan senyuman, tetapi aku dapat melihat keretakan di sebaliknya. Semasa aku berjalan pergi, aku berasa puas. Inilah intipati karma. Sofia dan Zarif pikir mereka menukar untuk sesuatu yang lebih baik, tetapi mereka tidak sadar akan akibat pilihan mereka. Sekarang mereka terperangkap dalam kehidupan yang tidak mampu mereka tanggung, bergelut untuk mengekalkan kepura-puraan sementara dinding semakin menghimpit mereka. Bahagian terbaiknya, aku tidak perlu berbuat apa-apa. Mereka melakukan semua ini kepada diri mereka sendiri, dan aku cukup berpuas hati memerhatikan dari jauh, sementara mereka menuai apa yang mereka tanam. Dunia kecil mereka yang sempurna sedang berkecai, dan aku belum pun memulakan balas dendamku. Keindahan balas dendam ialah ia tidak selalunya perlu gempar. Kadang-kadang, kemenangan yang paling manis adalah kemenangan yang tidak memerlukan sepatah kata pun. Hanya membiarkan kebenaran berbicara untuk dirinya sendiri, dan membiarkan akibat membuktikan segalanya. Itulah yang aku lakukan.
Sambil memerhatikan kehidupan fantasi yang dibina oleh Sofia dan Zarif mula runtuh, aku sedang berkembang maju. Perniagaanku berjaya dengan cara yang tidak pernah aku jangkakan. Kontrak-kontrak datang bertalu-talu dan gaji tahunanku melepasi Rp 1 juta. Aku bukan sekadar baik-baik saja, aku sedang terbang tinggi, tetapi aku berdiam diri. Tiada keperluan untuk menunjuk-nunjuk kejayaanku. Sofia sudah pun menganggapku sebagai lelaki yang tidak bekerja, dan aku gembira membiarkannya terus berpegang pada salah faham itu. Mengapa perlu membetulkannya apabila kejahilannya begitu menguntungkan aku? Daripada menumpukan perhatian kepada mereka, aku mengalihkan semua perhatianku ke dalam. Aku menaik taraf apartemenku kepada sebuah ruang yang anggun dan modern di tengah-tengah bandarraya, sebuah tempat yang mencerminkan kehidupan baruku. Tingkap dari lantai ke siling, teknologi pintar, dan pemandangan latar langit yang menakjubkan. Ia adalah sebuah rumah yang dibina dengan usahaku sendiri, bebas daripada kepahitan dan pengkhianatan yang mencemari rumah lamaku. Hari-hariku dipenuhi dengan mesyuarat, proyek, dan peluang yang membuatku sentiasa tajam dan terlibat. Malam pula adalah masa untuk diriku sendiri. Aku mula lebih kerap keluar, berhubung semula dengan rakan-rakan lama, dan membuat kawan-kawan baru. Kehidupan terasa lebih ringan, lebih bebas, dan penuh dengan potensi. Sudah tentu Sofia tidak hilang sepenuhnya. Kadang-kadang, aku akan mendengar kabar melalui message atau kenalan sepunya tentang kesusahan terbaru mereka. Bil tertunggak, pertengkaran, hutang yang semakin meningkat. Kabarnya, mereka coba mengadakan jamuan makan malam di rumah sewa mereka, tetapi mengalami penghinaan apabila bekalan elektrik dipotong di pertengahan majelis karena tidak membayar bil. "Aiman," kata seorang rakan sambil ketawa di telepon, "kau patut tengok, Sofia malu gila." Zarif coba berlagak macam itu cuma satu kesilapan, tapi semua orang tahu sebab sebenar. Aku tidak ketawa. Aku hanya mengangguk, membiarkan rasa puas menyelubungiku. Ini bukan tentang bersuka cita atas penderitaan mereka. Ini adalah tentang keseimbangan. Mereka telah mencondongkan neraca dengan pengkhianatan, dan kini kehidupan sedang mengimbanginya semula. Pada suatu hari, aku terserempak dengan Zarif di sebuah kafe. Dia kelihatan selekeh. Penampilannya yang dahulu segak telah digantikan dengan sesuatu yang lebih tidak terurus. Dia tidak perasan aku pada mulanya, jadi aku mempunyai seketika untuk memerhatikannya. Dia membongkok di hadapan komputer ribanya, mengerutkan dahi sambil menatal apa yang kelihatan seperti laman web mencari kerja. Apabila dia akhirnya mengangkat kepala dan melihatku, riak wajahnya berubah. Tiada lagi keangkuhan, tiada lagi lagak. Hanya rasa malu yang samar-samar. "Aiman," katanya, berdiri dengan kekok. "Zarif," jawabku dingin. "Apa kabar?" Dia teragak-agak, matanya melilau seolah-olah mencari jalan keluar. "Baik, tahu sajalah. Sibuk dengan kerja, cari makan." "Kerja, ya?" kataku, mengangkat kening. "Baguslah." Dia ketawa gugup, tetapi senyumannya tidak sampai ke mata. "Ya, kena sentiasa sibuk. Tahu sajalah hidup." Aku hanya mengangguk, membiarkan kesunyian di antara kami berpanjangan. Dia beralih dengan tidak selesa, kemudian menggumamkan sesuatu tentang ada urusan lain dan bergegas pergi. Pertemuan itu memberitahuku segala yang perlu aku tahu. Zarif sedang bergelut, dan kehidupan baru Sofia yang sempurna tidaklah sesempurna yang diharapkannya. Minggu demi minggu berlalu, message Sofia menjadi lebih kerap. Pada mulanya, ia samar-samar hanya bertanya kabar atau harap awak baik-baik saja. Tetapi, aku tahu maksud sebenar di sebaliknya. Dia sedang menguji keadaan, coba mengagak sama ada aku bersedia untuk membantunya. Aku mengabaikan kebanyakan message itu. Beberapa yang aku balas adalah pendek dan sopan, tidak memberinya sebarang harapan. Tidak lama kemudian, message-nya menjadi lebih terus terang. "Aiman, saya tahu banyak benda dah jadi antara kita. Tapi saya betul-betul perlukan kawan sekarang." "Kawan?" Ironinya begitu ketara.
Dia telah membuangku seperti surat kabar semalam. Tetapi kini apabila kehidupan barunya yang berkilauan runtuh, dia mahukan talian hayat. Aku tidak membalas, bukan karena dendam, tetapi karena aku tidak berhutang apa-apa kepadanya. Sofia telah membuat pilihannya, dan kini dia hidup dengannya. Kesunyianku amat bermakna. Sementara dia dan Zarif terkapai-kapai untuk terus bertahan, aku sedang terbang tinggi. Peluang terus datang, pelaburanku berkembang, dan hidupku dipenuhi dengan ketenangan dan tujuan. Aku tidak perlu bersemuka dengan Sofia atau Zarif. Tiada keperluan untuk menjerit, menuduh, atau menuntut permohonan maaf. Kejayaanku, kebahagiaanku itulah balas dendamku. Dan bahagian terbaiknya ialah mereka tahu. Mereka melihatnya dalam setiap meses yang tidak berbalas, dalam setiap kabar angin yang lalu tentang kejayaanku, dan dalam setiap pertemuan di mana mereka tergesa-gesa mengutip serpihan sementara, aku berjalan dengan kepala tegak. Ini bukan sekadar tentang membalas dendam. Ini adalah tentang membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku boleh bangkit mengatasi segalanya. Dan aku telah melakukannya. Dengan senyap, dengan keyakinan, dan sepenuhnya. Kejatuhan Sofia dan Zarif bukanlah satu letupan. Ia adalah satu keruntuhan yang perlahan dan memualkan, hasil ciptaan mereka sendiri. Aku memerhatikan proses itu berlaku dari jauh, menerima berita sedikit demi sedikit daripada kenalan sepunya, dan melihat siaran media sosial yang sesekali muncul. Setiap berita baru melukiskan gambaran yang lebih jelas. Mereka sedang lemas dalam keangkuhan mereka sendiri, dan air pasang dengan cepat. Pada mulanya, Sofia coba mengekalkan kepura-puraan. Dia terus menyiarkan gambar-gambar makan malam mewah dengan Zarif, percutian yang kelihatan jauh lebih mewah daripada yang sebenarnya, dan gambaran kehidupan sempurna mereka. Tetapi keretakan mula kelihatan. Makan malam menjadi kurang kerap, percutian hilang, dan senyuman mereka dalam gambar mula kelihatan terpaksa. Kemudian bisikan-bisikan bermula, orang mula perasan Sofia tidak lagi kelihatan, segak seperti dahulu. Rambutnya yang dahulu sentiasa sempurna dan pakaian berjenamanya telah digantikan dengan alternatif yang lebih murah. Zarif, yang sentiasa menjadi lambang kemewahan, kini mengitar semula pakaian yang sama. Tidak lama kemudian, kabar angin bertukar menjadi berita langsung. Seorang rakan sepunya meneleponku pada suatu hari untuk menyampaikan berita. "Aiman, kau mesti suka dengar nih," katanya, hampir tidak dapat menahan ketawa. Sofia dengan Zarif dalam masalah besar. Dengar cerita sewa rumah, dah tertunggak berbulan-bulan. Aku mengangkat kening, terkejut tetapi tidak tergamam. "Sewa? Bukan ke rumah tuh milik mereka?" "Langsung tidak," katanya. "Mereka sewa sepanjang masa." Kabar angin kata mereka hampir kena halau. Aku tergelak kecil. Ia adalah keadilan puitis. Sofia telah berjuang begitu gigih untuk mendapatkan rumah itu dalam penyelesaian perceraian, hanya untuk mendapati dia tidak mampu menampungnya. Masalah keuangan tidak berhenti di situ. Seorang rakan lain menyebut Zarif telah diberhentikan kerja. Dia masih coba berlagak seolah-olah semuanya terkawal, tetapi jelas dia sedang kalut. Sofia, yang sering merungut tentang aku tidak bekerja, tidak pernah mempunyai pekerjaan yang tetap. Kini, berhadapan dengan bil yang semakin menimbun dan tiada pendapatan, kehidupan sempurna mereka runtuh. Pada suatu petang, ketika aku sedang menghirup kopi dan menyemak email, aku menerima mesej daripada Sofia. "Aiman, saya betul-betul perlu bercakap dengan awak. Ini penting." Aku merenung mesej itu seketika sebelum menaip balasan. "Ada apa?" Balasannya datang hampir serta-merta. "Tak berapa baik. Saya dan Zarif tengah lalui masa yang sukar. Saya cuma nak tahu kalau awak boleh tolong sikit. Mungkin pinjamkan sedikit duit untuk kami lalui masa nih." Pinjam duit daripadaku. Aku tidak dapat menahan ketawa melihat ironinya. Dia telah meninggalkanku, mengejekku, dan menayangkan hubungan barunya dengan Zarif. Dan sekarang, dia mahukan bantuanku. Kesiannya, balasku. Tapi maaf, rasanya saya tak dapat tolong.
Saya yakin awak berdua boleh selesaikannya. Kali ini, balasannya lambat. Dan aku hampir dapat merasakan kekecewaannya di seberang skrin. Aiman, tolonglah. Sekali ini saja. Tak perlu besarkan hal nih. Aku tidak membalas lagi. Tiada apa lagi yang perlu dikatakan. Sofia dan Zarif telah membawa masalah ini kepada diri mereka sendiri dan kini mereka hidup di dalamnya. Berita seterusnya datang seminggu kemudian. Sofia dan Zarif secara rasmi telah dihalau. Tuan rumah yang sudah bosan dengan alasan mereka telah memberikan tarikh akhir yang tegas dan mereka gagal mematuhinya. Mereka terpaksa berpindah ke sebuah apartemen kecil yang usang di pinggir bandar. Aiman, kau patut tengok nih, kata Rakan sepunya yang sama di telepon. Jauh beza dengan gaya hidup yang mereka tunjukkan dulu. Sofia nampak macam orang hilang arah dan Zarif nampak 10 tahun lebih tua. Aku tidak berasa gembira. Tidak perlu. Kejatuhan mereka bukan tentang aku. Ia adalah tentang akibat daripada pilihan mereka sendiri. Sofia telah menukar kehidupan yang stabil dan penuh sokongan dengan fantasi yang tidak dapat bertahan dengan realiti. Dan Zarif, dia mendapat apa yang sepatutnya. Tetapi tanda yang paling pasti datang dari satu lagi pertemuan yang tidak dijangka. Aku terserempak dengan Sofia di kedai runcit. Trolinya dipenuhi dengan barangan jenama kedai. Dia mengangkat kepala, melihatku dan kaku. Aiman, suaranya bergetar. Sofia, jawabku, mengekalkan nada neutral. Dia membuka mulut untuk berkata sesuatu, tetapi tiada kata yang keluar. Dia kelihatan kalah. Tiada lagi wanita yang yakin dan sombong yang menuntut cerai dan menayangkan hubungan sulitnya. Saya harap awak sihat, kataku, memecah kesunyian. Dia mengangguk cepat, mengalihkan pandangan. Awak juga, gumamnya, menolak trolinya dan hilang di ujung lorong. Melihatnya berjalan pergi, aku merasakan satu campuran emosi yang aneh. Kepuasan ya, tetapi juga sedikit simpati. Sofia telah membuat pilihannya dan pilihan itu telah membawanya ke sini. Inilah kehidupan yang telah dia perjuangkan untuk dicipta dan kini dia terperangkap di dalamnya. Aku tidak perlu berkata apa-apa atau berbuat apa-apa untuk membuatnya menyesali perbuatannya. Kehidupan telah melakukannya untukku. Dan semasa aku berjalan keluar dari kedai itu pada hari itu, aku sadar bahwa kadang-kadang karma tidak memerlukan sebarang bantuan. Ia hanya memerlukan masa. Tidak lama masa yang diambil untuk segalanya mencapai kemuncaknya. Aku tahu ia akan datang. Ia tidak dapat dielakkan. Orang seperti Sofia dan Zarif tidak pandai menangani akibat. Apabila ilusi kejayaan yang mereka bina dengan teliti mula runtuh, mereka akan mencari seseorang untuk dipersalahkan atau seseorang untuk menyelamatkan mereka. Pada suatu pagi, ketika aku baru sahaja menamatkan panggilan dengan seorang pelanggan, teleponku berdering dengan nomor yang tidak disimpan. Tetapi aku tahu, ia adalah Sofia. Untuk seketika, aku berpikir untuk membiarkannya berdering, tetapi rasa ingin tahu mengatasiku. Aku menjawab, mengekalkan nada tenang. "Helo," Aiman bercakap. Suaranya tegang, diambang kehancuran. "Aiman, kita perlu bercakap." Aku bersandar di kerusi, mengeluh. "Bercakap tentang apa, Sofia?" Hening seketika, seolah-olah dia sedang mencari kata-kata yang betul. Tentang segalanya, tentang Zarif, tentang kita. Aku mengangkat kening, walaupun dia tidak dapat melihatnya. Kita, keberanian wanita ini. Tak ada kita, Sofia. Itu berakhir pada hari awak serahkan surat cerai pada saya. Apa sebenarnya yang awak mahu? Dia teragak-agak lagi. Suaranya menjadi perlahan. Kami dalam kesusahan, Aiman. Keadaan tak mudah lepas semua yang berlaku. Saya cuma pikir, mungkin kita boleh bercakap. Mungkin awak boleh tolong. Tolong? Itulah dia. Alasan sebenar dia menelepon. Tolong dengan apa? Tanyaku. Berpura-pura tidak tahu. Keuangan, akuinya. Dengan nada rendah diri yang dipaksa. Cuma pinjam sikit duit untuk kami bangkit semula.
Aku tidak dapat menahan ketawa. Sofia, awak tinggalkan saya. Sebab awak pikir saya tak cukup bagus. Awak pikir saya tak cukup rajin. Atau tak cukup buat duit. Dan sekarang, awak nak saya bersihkan kekusutan yang awak buat. Suaranya menjadi tajam, nada defensif mula menyelinap masuk. Awak tak faham. Saya dan Zarif cuma lalui masa yang sukar. Masa yang sukar, potongku, Sofia, awak dah buat pilihan. Awak tinggalkan saya untuk Zarif sebab awak pikir dia pilihan yang lebih baik. Sekarang awak nak saya uruskan akibatnya? Lupakan saja. Dia mula membantah, tetapi aku tidak membiarkannya. Awak nak bebas kan, Sofia? Bebas daripada saya, bebas daripada kekurangan cita-cita saya. Jadi, nikmatilah kebebasan tuh. Saya tak ada niat nak jadi jaring keselamatan awak. Aku menamatkan panggilan. Sebelum dia sempat menjawab, pertemuan seterusnya bukan melalui telepon. Ia secara bersemuka. Seminggu kemudian, Sofia muncul di pejabatku tanpa amaran. Dia kelihatan kusut, penampilannya yang dahulu segak telah digantikan dengan sesuatu yang lebih terdesak. Aiman, katanya, meluru masuk melepasi pembantuku. Kita perlu bercakap. Aku bersandar di kerusi, menyilangkan lengan. 2 menit, terus ke intinya. Dia mula bercerita panjang lebar tentang betapa susahnya keadaan untuk dia dan Zarif, betapa tidak adilnya dunia terhadap mereka, dan bagaimana dia hanya meminta pertolongan kecil. Sofia, potongku. Awak dah buat keputusan. Awak tinggalkan saya untuk Zarif. Fikir awak sedang menaik taraf hidup awak. Macam mana keadaan sekarang? Wajahnya memerah, campuran kemarahan dan rasa malu terpancar di wajahnya. Aiman, saya tahu saya sakitkan hati awak, tapi tak perlulah jadi sekejam nih. Saya ingatkan awak orang yang lebih baik. Orang yang lebih baik? Aku ketawa. Awak pikir saya seorang yang gagal, Sofia. Awak pikir saya tak cukup bagus. Dan sekarang, sebab hidup sempurna awak tak begitu sempurna, awak datang merayu pertolongan daripada saya tak berhutang apa-apa pada awak. Tepat pada masanya, seolah-olah alam semesta ingin menekankan maksudku. Zarif masuk. Dia pasti telah mengikutinya, masanya terlalu sempurna untuk menjadi satu kebetulan. Dia kelihatan lebih teruk daripada Sofia, tidak terurus, tertekan, dan jelas berada di luar kemampuannya. Aiman, katanya, coba berlagas lamba, tetapi suaranya bergetar. Boleh kita bercakap sebagai lelaki? Aku berdiri, berjalan mengelilingi mejaku dan menghadapnya. Sebagai lelaki, ulangku. Macam cara kau bercakap dengan aku masa kau tidur dengan istri aku di belakang aku? Lupakan saja Zarif. Dia tersentak tetapi terus mendesak. Dengar, kami dah buat silap, tapi saya dan Sofia dalam keadaan yang susah sekarang. Jadi kami pikir, mungkin kau boleh tolong kami sikit? Pinjam sikit saja. Aku ketawa lagi, menggelengkan kepala. Tak boleh percaya. Kau hianati aku, kau bohong aku, dan sekarang kau datang minta aku selamatkan kau. Aku puji keberanian kau. Wajah Zarif memerah. Tangannya mengepal di sisi. Tak perlulah jadi biadab, Aiman. Aku melangkah lebih dekat. Suaraku rendah, tetapi tegas. Aku tak berhutang apa-apa pada kau, Zarif. Kau sendiri cari pasal. Sekarang, hadapilah. Tolonglah. Aiman, Sofia mencelah. Suaranya merayu. Kami terdesak. Aku berpaling kepadanya. Suaraku tenang tetapi dingin. Keterdesakan tak memadamkan pengkhianatan Sofia. Awak berdua dah buat pilihan, dan sekarang awak hidup dengannya. Perbualan ini dah tamat. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berjalan ke pintu, membukanya, dan memberi isyarat kepada mereka untuk keluar. Mereka berdiri terpaku seketika, kemudian berjalan keluar dengan kepala tertunduk. Apabila pintu tertutup di belakang mereka, aku merasakan satu penamat. Mereka pikir mereka boleh memanipulasiku, membuatku rasa bersalah untuk menolong mereka. Tetapi, aku bukan lagi lelaki yang mereka kenali. Ini bukan sekadar tentang balas dendam. Ini adalah tentang berdiri teguh, mengetahui nilaiku,
dan tidak membenarkan orang yang telah mengkhianatiku menjatuhkanku. Dan semasa aku duduk semula di mejaku, aku tidak dapat menahan senyuman. Mereka pikir mereka telah menghancurkanku. Sebaliknya, mereka telah membebaskanku. Keindahan pengkhianatan ialah ia cenderung untuk memakan dirinya sendiri. Zarif dan Sofia mungkin pikir mereka boleh bersatu dan mengharungi kekacauan yang mereka cipta, tetapi keretakan dalam hubungan mereka mula membesar menjadi jurang yang tidak dapat ditutup. Melihat mereka runtuh di bawah berat keputusan mereka sendiri adalah sesuatu yang hampir puitis. Tanda pertama datang daripada Lina, seorang kenalan sepunya yang sentiasa tahu berita terkini. Dia meneleponku pada suatu petang, suaranya penuh dengan gosip. "Aiman, kau takkan percaya nih mulanya." "Apa dia kali ini, Lina?" jawabku, sudah terhibur dengan nada dramatiknya. "Zarif tuh, macam mana nak cakap ya? Dia macam ada orang lain." Aku ketawa terbahak-bahak, satu ketawa yang sudah lama tidak aku alami. "Ada orang lain? Serius?" "Serius gila," katanya. Dengar cerita Sofia tangkap dia WhatsApp dengan perempuan lain. Budak perempuan muda ke tempat kerja baru dia. Boleh percaya tah? Aku menggelengkan kepala. Ironinya begitu pekat sehingga aku boleh merasainya. Zarif, lelaki yang telah mengkhianatiku bersama Sofia, kini mengkhianatinya dengan cara yang sama. Karma bukan sahaja telah mengejar mereka, ia telah melenyek mereka. Kesan selepas itu sangat cepat. Sofia yang sentiasa begitu sombong dan yakin, kini menjadi pihak yang dikhianati. Daripada apa yang aku dengar, dia bersemuka dengan Zarif secara terbuka, membuat kecoh di tengah-tengah sebuah kafe. Dia coba nafikan, Lina menyambung, menikmati setiap putiran. Dia kata tuh bukan apa-apa, tapi Sofia mengamuk. Dia baling kopi kat Zarif. Aku hampir dapat membayangkan babak itu. Sofia yang pernah berbangga karena meninggalkanku untuk lelaki yang lebih baik, kini terpaksa membaling latte di tempat awam. Ia hampir terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Tetapi ia tidak berhenti di situ. Wanita yang Zarif bermeses itu bukan sekadar hubungan sulit biasa. Dia adalah seseorang yang ditemuinya di tempat kerja barunya. Dan dia adalah segala-galanya yang bukan Sofia muda, bebas, dan langsung tidak berminat untuk menetap. Zarif, si bodoh impulsif, telah meyakinkan dirinya bahwa wanita itu berbaloi untuk dipertaruhkan. Sudah tentu, Sofia tidak menerima pengkhianatan itu dengan senyap. Dia menuntut jawaban, menuntut Zarif memperbaiki kekacauan yang telah diciptanya. Tetapi Zarif tetaplah Zarif, dan memperbaiki keadaan bukanlah kepakarannya. Sebaliknya, dia menyalahkan Sofia atas masalah keuangan mereka, menuduhnya terlalu banyak menuntut. Pertengkaran mereka menjadi bualan jiran tetangga. Jiran-jiran melaporkan jeritan sehingga lewat malam. Dan lebih daripada seorang rakan memberitahuku tentang pertemuan kekok di mana Sofia menangis di tengah-tengah perbualan. Pada satu ketika, Zarif meninggalkan rumah, meninggalkan Sofia di apartemen usang mereka tanpa cara untuk membayar sewa. Ketika inilah dia meneleponku sekali lagi. Suaranya bergetar dengan kemarahan dan keputusasaan. "Aiman," mulanya tanpa sebarang sapaan. "Awak betul, pasal Zarif. Dia penipu, penipu besar, dan saya tak percaya saya pernah percayakan dia." Aku bersandar di kerusi, membiarkannya melepaskan segala-galanya. Aku boleh sahaja menunjukkan simpati, menawarkan kata-kata pujukan, tetapi di mana keseronokannya? "Sofia," kataku selepas dia berhenti seketika, untuk menarik nafas. "Awak yang pilih. Awak pilih Zarif daripada saya, sebab awak pikir dia lelaki yang lebih baik. Macam mana keadaan sekarang?" Dia diam seketika, dan aku dapat mendengar nafasnya yang kasar di hujung talian. Akhirnya, dia menggumam, "Saya tak perlukan ceramah awak, Aiman. Saya perlukan pertolongan awak." "Tidak," jawabku tegas. "Apa yang awak perlukan ialah belajar untuk hidup dengan akibat keputusan awak." Dia menamatkan panggilan selepas itu. Daripada apa yang aku dengar kemudian, Zarif tidak pernah kembali.
Dia berpindah masuk dengan teman wanita barunya, yang akhirnya menyadari bahwa dia sama tidak boleh dipercayai seperti yang dialami Sofia. Kali terakhir aku dengar, dia menumpang dari rumah kawan ke rumah kawan, tidak dapat mengekalkan pekerjaan atau hubungan. Sofia, sebaliknya, terpaksa mengutip serpihan hidupnya yang hancur. Dia tidak mempunyai pekerjaan, tiada simpanan, dan tiada siapa untuk bergantung. Keluarganya, yang sudah bosan dengan dramanya yang tidak berkesudahan, telah menjarakan diri, dan kawan-kawannya pun mula menjauh. Kehidupan yang telah dia perjuangkan untuk cipta bersama Zarif telah menjadi abu. Dan aku tidak perlu berbuat apa-apa. Karma telah melakukan semua kerja untukku. Ada kepuasan tertentu apabila mengetahui bahwa orang seperti Sofia dan Zarif akhirnya akan menghancurkan diri mereka sendiri. Mereka pikir mereka bijak, bahwa mereka boleh mencapai kebahagiaan melalui manipulasi dan pengkhianatan. Tetapi, kehidupan mempunyai cara untuk merendahkan diri mereka. Dan sementara mereka saling menghancurkan, aku sedang berkembang maju, perniagaanku maju, hidupku aman, dan masa depanku lebih cerah dari sebelumnya. Orang kata, balas dendam terbaik adalah dengan hidup dengan baik, dan dengan ukuran itu, aku telah menang. Satu perkara menarik berlaku apabila seseorang yang telah dikhianati, dihina, dan ditinggalkan mencapai titik terendah, kau menyadari betapa tabahnya dirimu. Bagiku, perceraian itu bukanlah satu pengakhiran. Ia adalah satu permulaan. Satu permulaan baru yang menyamar sebagai kehancuran. Sofia dan Zarif telah membakar jambatan di belakang mereka, tetapi aku sudah pun membina jambatan yang lebih baik di hadapan. Selepas perceraian, aku membuat satu janji kepada diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan mereka menentukanku. Aku akan bangkit mengatasinya, bukan hanya untuk membalas dendam, tetapi untuk ketenangan pikiranku sendiri. Dan itulah yang aku lakukan. Langkah pertama adalah melabur dalam diriku sendiri. Aku menaik taraf apartemenku kepada sebuah penthouse mewah di tengah-tengah Kuala Lumpur. Tingkap dari lantai ke siling, perabot minimalis, dan pemandangan yang menjadi peringatan harian tentang sejauh mana aku telah melangkah. Ia bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah satu kenyataan, simbol kehidupan baruku. Kerjayaku, yang sudah pun stabil, mula berkembang dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan. Bebas daripada kritikan berterusan Sofia dan tekanan pengkhianatan Zarif, aku menumpukan perhatian pada kerjaku dengan fokus yang baru. Pelanggan-pelanggan perasan dan kontrak-kontrak baru mencurah masuk. Pendapatan tahunanku melepasi Rp1.2 juta dan terus meningkat. Dan ada peluang-peluang yang tidak dijangka. Kepakaran dan reputasiku dalam bidangku membawa kepada tawaran untuk memberi ceramah, perkongsian, dan cadangan pelaburan. Setiap kejayaan terasa seperti kemenangan senyap, satu peringatan bahwa aku lebih daripada lelaki yang dipandang rendah oleh Sofia. Secara sosial, aku mula membina semula. Rakan-rakan lama yang telah aku jarakan selama bertahun-tahun kembali berhubung, dan kawan-kawan baru masuk ke dalam hidupku. Mereka adalah orang yang menghargaiku karena siapa diriku, bukan karena apa yang aku miliki. Aku mula menghadiri acara, berhubung dengan individu yang sefikiran, dan kadang-kadang pergi bercuti hujung minggu untuk berseronok. Tetapi perubahan yang paling penting adalah dalaman. Aku belajar untuk menghargai diriku sendiri dengan cara yang tidak pernah aku lakukan sebelum ini. Selama bertahun-tahun, aku telah mencurahkan begitu banyak tenaga untuk membuat Sofia gembira, untuk memenuhi standarnya yang mustahil, sehingga aku kehilangan nilai diriku sendiri. Kini, aku menuntutnya kembali. Terapi juga membantu. Aku tidak akan mendakwa aku melalui semua ini sendirian. Bercakap dengan seseorang yang tidak berat sebelah, seseorang yang boleh membantuku memproses pengkhianatan dan kemarahan yang masih ada, adalah sangat berharga. Ahli terapiku pernah berkata, "Aiman, awak tidak bertanggung jawab atas pilihan orang lain. Awak hanya bertanggung jawab atas cara awak bertindak balas terhadapnya." Kata-kata itu menjadi mantaku, dan kemudian ada sisi kreatifku. Aku sentiasa berminat dalam penulisan dan fotografi, tetapi kini aku mempunyai masa dan tenaga untuk melakukannya dengan serius.
Aku memulakan sebuah blog, sebahagian jurnal pribadi, sebahagian pandangan profesional, dan ia cepat mendapat pengikut. Orang ramai tertarik dengan kisah pembinaan semula, dengan naratifku mengubah kesakitan menjadi kemajuan. Kadang-kadang, aku masih mendengar bisikan tentang Sofia dan Zarif. Kejatuhan mereka yang tidak berkesudahan telah menjadi semacam kisah amaran di kalangan rakan-rakan lama kami. Berita terkini sentiasa sama. Lebih banyak hutang, lebih banyak drama, dan lebih banyak penyesalan. Aiman, kata seorang rakan sepunya sambil minum kopi pada suatu hari, aku tak tahu macam mana kau boleh begitu tenang tentang semua nih. Kalau aku jadi kau, aku akan marah gila. Aku mengangkat bahu. Apa gunanya? Mereka sedang menjalani karma mereka sendiri. Aku tak perlu tambah apa-apa. Dan ia benar. Melihat mereka terkapai-kapai sementara aku berkembang maju bukan sahaja memuaskan, ia membebaskan. Aku tidak perlu membalas dendam atau menyimpan dendam. Aku terlalu sibuk menjalani kehidupan yang baik, namun ada saat-saat renungan. Lewat malam, memandang lampu-lampu bandaraya dari penthouseku, aku akan memikirkan semua yang telah aku lalui. Pengkhianatan, patah hati, kemarahan, ia bukan mudah untuk melaluinya, tetapi aku berjaya. Dan dalam proses itu, aku menemui versi diriku yang tidak pernah aku tahu wujud. Versi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih yakin. Sudah tentu, kehidupan tidak berhenti melemparkan cabaran kepadaku. Tidak pernah. Tetapi aku menghadapi setiap cabaran dengan kejelasan dan ketabahan yang tidak pernah aku miliki sebelum ini. Kehilangan Sofia dan Zarif adalah menyakitkan. Tetapi melihat ke belakang, ia adalah perkara terbaik yang pernah berlaku kepadaku. Mereka bukan sahaja pergi, mereka telah membebaskanku. Kini, setiap hari terasa seperti satu langkah ke hadapan. Aku bukan sekadar bertahan, aku sedang berkembang maju. Dan bahagian terbaiknya, aku tidak memerlukan pengesahan sesiapa untuk membuktikannya. Aku telah membina kehidupan yang aku banggakan, dikelilingi oleh orang yang menghargaiku, dan dipenuhi dengan peluang yang mengujakanku. Duniaku lebih cerah, lebih besar, dan lebih baik daripada apa yang pernah dibayangkan oleh Sofia dan Zarif.